Let's go. Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe, dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, inilah dia Suzuki Raider 150 Fi. Oh, dia punya feel memang lain macam bila kita naik atas motor ni. Okay, sebelum ni saya ada buat dua video dah pasal motor ni. First kali adalah video review, yang kedua adalah video test ride. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita nak cuba untuk test kecerahan lampu motor ni. Lepas tu halalang tu kita nak cubalah untuk test benda yang paling ramai nak tahu, iaitu top speed motor ni. Saya sendiri pun agak excited lah untuk nak tahu potensi motor ni. Okey, jadi motor ni dia masih pakai kunci lah. So cara nak start dia, masuk kunci kat sini, pusing je kunci ni ke kanan. Alright. Nampak pedometer pun dah menyala. Lepas tu hampa tekan je ignition switch ataupun starter. Okey, enjin pun dah hidup. Alright, jadi secara kasar dia macam ni lah dia punya lampu low beam. Okey, nampak agak terang juga. Not bad juga. Okey. Nampak agak terang dan dia punya coverage area memang nampak sangat wide . Okey, sekarang kita try tekan dia punya high beam pula. Ni dia punya high beam. Okay, low beam, high beam, low beam, high beam. Jadi lampu high beam dia lebih support di bahagian tengah . Motor ni lampu depan dia LED. Dia punya signal dia pakai halogen bulb. Untuk lampu belakang pula, lampu belakang dia pakai halogen bulb. Dia punya signal pun pakai halogen bulb. Okay, jadi kalau kita nak tahu terang ke tak terang motor ni, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, so macam ni lah kecerahan lampu low beam dia. Okay, kita layan ni lampu low beam dulu. Kita layan dulu. Okay, so lampu low beam dia terang juga kan. Kalau kita tengok kat depan ni, nampak lampu dia memang terang. Coverage area dia pun agak wide jugalah. Okay, agak wide juga. Cumanya bagi saya dia punya suluhan tu macam tak berapa jauh lah. Dia macam cover di bahagian depan-depan ni je. Suluhan dia tu tak cukup jauh. Okay, ni lampu low beam. Okay, sekarang ni kita try buka high beam pula. Ni high beam dia. Okay, jadi high beam dia memang terang. Dan dia fokus di bahagian tengah lah. Tu pun dia punya suluhan macam tak berapa jauh, biasa-biasa aja. Rasanya kalau hampa bawa motor ni sambil buka high beam pun okey kot. Dia tak bagi silau pada orang depan sangat. Jadi macam ni lampu sambil saya buka high beam lah. Okey, kalau kita bagi low beam macam ni. Ni lampu low beam. Okey, kalau kita bagi high beam macam ni. Jadi bagi saya kalau hampa buka, contoh hampa naik atas highway kan, better hampa buka high beam lah. Baru lagi terang kan. Dan baru suluhan dia tu pun lebih jauh ke depan lah. Tapi still dia tak bagi silau pada kereta kat depan ke apa. Memang tak silau, sebab lampu dia macam tak cukup tinggi. Dia cuma suluh di bahagian depan sahaja. So dari segi kecerahan lampu bagi saya not bad juga. Lampu dia kalau hampa buka high beam ni terang lah. Kalau hampa buka low beam okey lah, cuma saya tak puas sebab suluhan dia tak berapa jauh. Jadi saya boleh kata lampu dia ni boleh tahan lah, not bad lah. Terang tu terang, cuma suluhan dia tak berapa jauh. Okey guys, jadi sekarang ni kita berada di atas jambatan pertama Pulau Pinang. Jadi macam biasalah, macam dalam video-video saya yang sebelum ni juga, saya akan pesan top speed untuk sesebuah motor ni dia actually dipengaruhi oleh beberapa faktor. First kali adalah berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah.
Tujuan saya buat video ni bukanlah untuk berlumba siapa dapat top speed paling tinggi ke apakah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info sahaja. Jadi kita relax, kita santai, kita chill, kita layan je. Personally saya pun memang sangat-sangat excited untuk test performance enjin motor ni. Memang duk tunggu lama dah sebab dulu dia punya vibe tu lain macam sangat masa dulu viral gila-gila memang. Tapi time tu orang kata saya tak ada peluang lagi lah, tak ada rezeki lagi nak review motor ni. So ni bila dah halang-halang ada peluang ni kita kasih on lah. Okay, jadi saya akan drop gear dulu. Kita akan start sampai gear 2, gear 5, gear 4, gear 3, gear 2. Okay. Tak sabar ni. Cumanya kena adjust. Hampa kena adjust posisi hampa pergi belakang sikit sebab motor ni dia agak kecil. Okay, tu share line sikit. Alright, line pun dah clear. Tak sabar weh. Alright, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Satu 29 130 131 132 133 jalan agak naik bukit sikit. Come on. Okay, let's go. Satu tiga lima, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 tadi. Oh, 142 nampaknya. Itu dia guys. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Suzuki Raider 150 Fi ni, paling tinggi tadi adalah 142 km sejam. So macam mana? Okey ke KO ke? Macam mana? Okey, jadi tadi saya test dapat 142 km sejam. So mesti ramai yang frust kan, sebab apa tak dapat 174 km. Yang tu masa tu test atas dyno je, yang mereka share dalam video tu kan. Atas dyno ni biasalah, dia tak sama macam on the road. Tapi kalau peminat Suzuki Raider, hampa jangan risau. Motor ni bukan kita tak laju, dia laju. Bagi saya lah, dia actually lebih kepada spek highway. Motor ni dia kena ada lajak. Dia punya torque tu tak tinggi, orang kata apa, tak agresif sangat tau. Dia tak torquey sangat. Dia lebih kepada top speed lah. Jadi hampa kena test dekat jalan yang ada lajak. Okey, so macam tadi hampa tengok saya test atas jambatan dapat 142 km sejam. Tapi saya ada tengok satu video ni,
dia test dekat highway lah. Dia test kat highway dengan grup-grup rider. Dalam video tu dia berjaya dapat top speed 169 km sejam dekat pedometer ni. Then bacaan GPS dia dalam 54 kot kalau tak silap. Jadi tolerance tu dalam 15 lah. Ralat antara pedometer dan juga GPS. Yang tu dekat highway lah. Tapi walau macam mana pun, top speed ni macam saya cakap tadi, dia bergantung pada situasi masing-masing. Jadi kalau kata badan hampa ni kecil, ringan, mungkin hampa boleh dapat lah top speed macam tu. Tapi kalau kata badan hampa ni berat, tinggi ke apa ke, of course lah akan dapat result yang berbeza lah. Ok, selain daripada top speed, kalau kita tengok dari segi kecerahan lampu, bagi saya lampu dia ok, not bad lah. Dia terang, coverage area pun wide. Cuma saya tak puas hati sebab dia suluhan dia tu tak cukup jauh lah. Jadi kalau saya buat atas highway, memang saya akan buka high beam lah. Nampak? Buka high beam pun macam ni lah. Saya tak pastilah, kot-kot lah boleh adjust dekat dia punya headlamp ke apa kan. Tapi kalau saya bawa atas highway, memang saya akan buka macam ni lah. Baru puas sikit kan, puas dan safety sikit lah. Jadi kesimpulan dia bagi saya, motor ni dia laju, dia unik. Cumanya motor ni dia ada peminat dia yang tersendiri lah. Dia punya audience ataupun dia punya crowd tu bukan tak semua orang lah orang kata. Jadi saya rasa golongan yang sesuai untuk pakai motor Suzuki Raider ni adalah golongan yang kata orang-orang yang bersaiz kecil. Bersaiz kecil lah senang cerita. Saiz kecil ni maksudnya hampa kurus dan juga hampa rendah. So orang-orang yang besar-besar kan, badan tinggi ke apa ke, bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Cumanya macam kurang sesuai sikit lah. Takut hampa rasa tak selesa. Saya pun masa mula-mula naik motor ni take time sikit lah untuk nak biasakan diri dengan dia punya position. Tapi bila lama-lama tu, bila hampa bawa ok lah kan, tak ada lah rasa kekok sangat. Tapi overall motor ni okey lah juga. Dia, yalah, hampa tengok harga dia actually agak murah tau kan. Bawah 10,000 hampa boleh dapat motor 150cc. Cumanya dia motor ni dia tak ada lah spek-spek yang modern ataupun yang fancy-fancy lah. Dia punya spek tu lebih kepada basic ya. Kan kalau kita tengok dia tak ada ABS, dia tak ada apa tu, hazard light switch ke apa ke, dia tak ada. Dia memang benda-benda basic je lah. Tapi walaupun motor ni agak basic, dia punya suspension dia pakai Showa. Lepas tu dia punya brake, dia punya brake depan saya rasa Nissin kot. Saya tak pasti lah. Mungkin brake depan Nissin, brake belakang dia pakai Tokiko. Yang belakang tu confirm lah. Cuma yang depan ni saya tak pasti dia pakai Tokiko kan Nissin. So cerita dia, Suzuki dia spend pada benda-benda yang perlu lah. Dia tak spend untuk benda-benda elektronik ni, tapi dia spend untuk suspension yang sedap, untuk braking yang apa, yang grip yang mantap. Itulah. Okay, so apa pendapat hampa? Saya pun nak dengar lah pendapat hampa tentang motor ni. Adakah hampa rasa motor ni berbaloi untuk dibeli atau tidak? Jadi hampa boleh share pendapat hampa tu di ruangan komen, okay? Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.